Hai, Assalamualaikum. Buat apa tu? Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, kisah seram kita pada petang ni, saya nak ceritakan tentang kisah seram yang sangat legend. Satu tempat yang tak asing lagi dengan dunia mistik daripada zaman dulu, kini dan mungkin sampai bila-bila lah. Jadi sesuai dengan tajuk, nama tempat yang dimaksudkan adalah Gunung Ledang. Sebenarnya saya sendiri pun dengan adik saya pun ada juga pengalaman seram kita orang. Jadi sebelum COVID hari tu, kita orang ada pergi sana. Kononnya macam bercuti kawan-kawan macam gitulah kan. Dan bila malam hari je boleh rasalah seramnya tu. Jadi saya akan ceritakan pengalaman saya ni dekat hujung video nanti. Sebab sekarang ni saya nak ceritakan tentang pengalaman seram yang di-sharekan oleh salah seorang cikgu. Dia bagi tajuk kat sini, cikgu dah pesan dah jangan suluh. Dan bila suluh juga muncul sesuatu. Jadi dah sedia? Jom kita mula. Okey, kalau kita sebut nama Gunung Ledang je, memang tak asing lagi. Satu tempat yang penuh dengan misteri. Sebenarnya Gunung Ledang ni sendiri terletak di daerah Tangkak di Johor. Dan Gunung Ledang ni pun sebenarnya dekat sangat dengan matrikulasi Johor. Kalau korang yang pernah tengok video saya, mesti korang tahu kan, saya pernah belajar dekat matrikulasi Johor. Cuma zaman matrik dulu tak pernah pun nak pergi sana dan tak tahu pun kata ada air terjun yang sangat cantik dekat dengan kita punya sekolah, dekat kita punya college kan. Okey, jadi pengalaman yang saya nak sharekan pada kali ini di-sharekan oleh salah seorang cikgu. Dan cikgu ni dia bertugas dalam tahun 90-an. So kita bagi nama gelaran cikgu ni sebagai Cikgu Aini. Okey, jadi masa tu dalam tahun 1995, sekolah yang tempat dia mengajar masa tu ada buat satu aktiviti. Katanya diorang ada satu kelab ni, diorang buat aktiviti untuk mendaki gunung. Jadi diorang punya plan masa tu, diorang nak bawa pelajar daripada tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 untuk pergi daki gunung. So destinasi yang diorang pilih masa tu adalah Gunung Ledang. Dah pada hari nak bertolak tu, diorang dah berkumpul semua dan diorang pun bertolak lah daripada Kuala Lumpur ke Tangkak Johor kan. Katanya dalam lebih kurang 3 jam lebih macam tu diorang naik bas, barulah diorang sampai dekat kaki Gunung Ledang. Jadi kumpulan diorang ni, rombongan diorang ni ada 6 orang cikgu, termasuk Cikgu Aini ni, dan ada 30 orang pelajar yang menyertai aktiviti ni. Dah sampai tadi, dah prepare semua apa yang patut. So diorang pun mulakan pendakian kan. Masa diorang buat pendakian tu, katanya diorang ada berhenti dekat perhentian pertama. Jadi diorang daki daripada kaki bukit ni sampai ke perhentian pertama tadi ambil masa lebih kurang dalam 4 jam. Dan sebenarnya itu adalah kali pertama Cikgu Aini ni jejakkan kaki ke Gunung Ledang. Dalam pukul 4 petang macam itu, diorang semua dah sampai dekat tengah-tengah Gunung Ledang. Dah sampai dekat tengah gunung tadi, diorang dirikan khemah dekat situ. Dan diorang keluarkan peralatan masak, diorang masak dekat situ. Memang plannya untuk bermalam di situlah malam tu. Katanya kawasan tempat diorang bina khemah tak jauh daripada sebatang sungai. Jadi lebih kurang dalam pukul 5.30 petang, lepas diorang semua dah makan dah, diorang semua pun mandi-mandilah dekat sungai tu kan. Time tu diorang buat dua bahagian lah, dua kawasan lah. Untuk kawasan perempuan mandi dekat bahagian hulu sungai, dan pelajar lelaki pula diorang kena mandi dekat hilir sungai. Yelah, tak adalah semua lelaki perempuan pun bercampur mandi sama-sama kan. Okey, dalam masa yang sama juga sebenarnya Cikgu Aini ni pun turut mandi sekali. Dia mandi dengan pelajar perempuan yang lain. Dan masa diorang tengah mandi, sedap mandi tu kan, dan tiba-tiba salah seorang pelajar dia cakap macam ni tau, Cikgu, tengok tu. Sambil-sambil pelajar tadi tunjuk dekat satu arah. Tak tahu daripada mana tau. Tiba-tiba je ada bermacam-macam jenis bunga yang hanyut ikut arus sungai. Sebenarnya bukan bunga je, tapi Cikgu Aini ni ada perasan yang ada cebisan limau purut sekali tau. Dah kalau kita tengok je ada bunga-bunga, lepas tu ada limau purut yang tiba-tiba je nak mengalir kan. Mesti kita semua macam terfikir benda tu semua digunakan untuk apa. Of course lah ada orang mandi bunga kan. Jadi masa tu dia pun terdetik dalam hati dia. Katanya, siapa pula yang mandi bunga petang-petang macam gini? Dia pelik tau. Dan hati dia ni mula rasa tak sedap. Dah cepat-cepat dia cakap dengan semua student dia, dah sampai sini je lah kita mandi.
jom cepat naik. Malam tu, diorang semua buat unggun api. Katanya diorang buat satu unggun api besar dekat tengah-tengah kawasan khemah. Dan pada malam tu juga, pelajar-pelajar ni diorang bergilir untuk berkawal mengikut giliran. Katanya masa tu diorang macam bahagikan pelajar-pelajar ni kepada beberapa kumpulan. Jadi diorang nanti bergilir-gilir lah, kena jaga pada malam tu. Malam tu juga ada salah seorang pelajar ni, dia pergi suluh lampu suluh dia ke arah pokok tau. Dan masa tu dia nampak ada penampakan kepala tanpa badan. Katanya kepala tu dengan rambutnya yang menggerbang dan juga terjuntai daripada arah pokok. Jadi dah dengar dah ada kes macam gini, cikgu tadi pun pesanlah awal-awal kepada pelajar-pelajar yang akan bertugas ni lah. Diorang ni pesan jangan suluh ke arah pokok. Dan Cikgu Aini tadi dia ada buat satu kod rahsia macam itu untuk mengenal pasti yang itu adalah anggota kumpulan diorang. Katanya kod rahsia yang dibagi masa tu adalah burung emas. Maksudnya nanti kalau terserempak dengan geng diorang kena cakap dulu burung emas, burung emas, barulah iya. Cuma saya pelik jugalah kenapa burung emas, kenapa tak macam Allahu Akbar ke? Kan kita tahu makhluk ni macam susah sangat untuk sebut nama Allah. Jadi saya rasa kalau dia guna Allahu Akbar ke, ataupun mungkin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, macam tu kan. So macam tu lagi secure lah. Kecuali lah jin-jin tu semua Islam, jadi diorang tak akan dapat nak mengesahkan kod rahsia tu kan. Dah sebab keletihan sangat, Cikgu Aini tadi pun masuklah khemah untuk tidur. Lepas dia tidur, dia terlelap kejap je, dia mimpi tau. Katanya dia ada mimpi satu benda yang pelik, dan bagi dia mimpi tu boleh kata aneh jugalah. Sebab dalam mimpi tu dia nampak ada seorang wanita cantik yang berkebaya keemasan. Dan wanita tu dia bertudung seolah-olah macam wanita-wanita tahun 60-an. Dan wanita tu sebenarnya dia berdiri dekat dengan sebuah kawasan air terjun. Jadi dalam mimpi tu dia nampak ada wanita ni kan. Dan wanita tu pandang dia dan tersenyum ke arah dia. Dah tu wanita ni cakap macam ni, hamba kenalkan, inilah Pak Kiai Tuah. Wanita tadi cakap macam gitu sambil-sambil dia menunjukkan ke arah seorang lelaki yang ada tak jauh daripada dia. Keadaan lelaki tu, dia pakai jubah putih, lepas tu dia pakai dastar dekat kepalanya, dan wajah lelaki tu sebenarnya kurang jelas. Cuma yang dia nampak, lelaki tu tengah pegang sebatang tongkat. Masa tu Cikgu Aini tadi pun nak bertanya sesuatu lah kan. Dia nak tanya tau, tapi tiba-tiba je dia rasa macam badan dia ni digoncang. Dah dia pun tersedar kan, dan mimpi tadi hilang macam gitu je. Bila dia terjaga tadi, rupa-rupanya ada salah seorang pelajar perempuan yang kejutkan dia. Pelajar tu tanya, cikgu, tadi cikgu ada pergi tepi sungai ke? Air muka pelajar tu seolah-olah macam dalam ketakutan tau. Dah Cikgu Aini ni pun heran lah kan tengok keadaan pelajar ni. Dah tu dia cakap, kan cikgu tengah tidur ni, bila masa pula cikgu pergi ke tepi sungai? Masa tu dia nampak pelajar tadi makin takut tau. Dan pelajar tadi pun ceritalah apa yang dah berlaku. Dia cakap tadi masa giliran dia untuk jaga malam, dia pergilah dekat arah sungai tu. Dan masa tu dia nampak ada seorang wanita yang sebiji sama macam cikgu dia. Dan cikgu dia pada masa tu tengah basuh muka dengan air sungai. Mula-mula tu pelajar tadi macam tak fikir apalah kan, cakap Cikgu Aini pergi basuh muka kan. Tapi tiba-tiba je dia boleh teringat kata Cikgu Aini tengah tidur sebenarnya masa tu. Jadi bila dia dah terfikir kata Cikgu Aini tengah tidur dalam khemah, dia pun pergilah ke arah wanita tu kan. Dia pergi sana, lepas tu dia tanya kod rahsia. Tapi wanita tu jawab Tuan Puteri dengan suara yang garau tau. Dah dengar je jawapan tadi, pelajar tu terus lari masuk ke dalam khemah untuk double check sama ada Cikgu Aini tengah tidur ataupun yang dekat sungai tadi memang betul Cikgu Aini kan. Bila dah masuk khemah tadi, of course lah dia nampak Cikgu Aini tengah tidur pada masa tu. Dan dia lari tu pun sebab dia tahu kod rahsia yang wanita suara garau tu bagi salah. So masa tu dia dah tahu dah, ini bukan Cikgu Aini. Jadi bila dah Cikgu Aini tadi terjaga, dia tengoklah jam kan. Jam dah menunjukkan pukul 2 pagi. Dan bila dah terjaga tu, susah jugalah untuk dia lelapkan mata.
Jadi dia pun keluar daripada kemah, dia pergi baca kopi. Masa Cikgu Aini tadi duduk tengah minum-minum kopi tu, adalah 2 orang pelajar lelaki ni tengah main-main lampu suluh dia. Dan belum sempat pun Cikgu Aini ni nak tegur 2 pelajar tadi, jangan main lampu suluh, jangan nak suluh-suluh merata kan. Tak sempat lagi Cikgu Aini nak tegur, kedua pelajar lelaki tu pergi suluh lampu suluh mereka ke arah pokok. Padahal dah cakap dah, jangan suluh lampu suluh ke arah pokok. Bila dah suluh lampu suluh tadi, tiba-tiba je muka kedua pelajar ni berubah tau. Diorang pucat lesi, diorang terkaku, terdiam. Dan dari yang duk bergurau tadi, tiba-tiba je diorang senyap. Jadi Cikgu Aini ni pun saja je lah kan nak tanya, nampak apa tu? Kedua pelajar lelaki tadi tak jawab, diorang cuma tunduk je. Masa tu sebenarnya Cikgu Aini dah tahu sangat lah, mesti diorang ni ada nampak apa-apa kan. Dah tu Cikgu Aini tadi pun panggil lah kedua pelajar lelaki tu datang duduk dekat dengan dia. Dan dia pun bacakan ayat suci Al-Quran dan hembuskan ke wajah kedua-dua pelajar dia ni. Sebenarnya apa yang dia buat tu cuma ikut naluri hati dia je. Sebab dia yakin yang pelajar ni sebenarnya dah nampak sesuatu. Dan dia lebih risau kalau-kalaulah ada benda yang tak diingini berlaku kan. Sebab itulah dia cepat-cepat bacakan ayat suci Al-Quran. Dan mujur jugalah tak ada apa-apa pun yang berlaku lepas tu. Jadi esok paginya tu, diorang semua teruskan perjalanan mendaki untuk pergi ke puncak gunung pula. Dah daki punya daki. Dalam pukul 2 petang macam gitu, diorang dah sampai dah dekat puncak gunung tu. Diorang ada dekat puncak gunung tak lama. Lepas dah bergambar, dah nikmati pemandangan dekat sana sekejap kan. Dan diorang pun buat keputusan untuk terus turun. Dah tu sekali lagi diorang bermalam dekat tempat yang sama. Cuma petang tu ada peristiwa yang tak diingini berlaku. Katanya pada masa tu 3 orang daripada pelajar perempuan diorang terkena histeria. Diorang menjerit, diorang meracau-racau. Lepas tu diorang cakap, kenapa kacau tempat aku? Kenapa kacau tempat aku? Dan nasib baiklah juga ada salah seorang cikgu pengiring diorang tu merupakan ustaz. Jadi dialah yang tolong pulihkan pelajar-pelajar ni. Esoknya tu barulah diorang bertolak ke Kuala Lumpur balik. Dan masa diorang bertolak ke Kuala Lumpur tu, satu demi satu diorang kongsikan pengalaman seram yang dah berlaku pada diri masing-masing. Pelajar lelaki yang suluh ke arah pokok tadi, sebenarnya dia nampak ada satu lembaga yang sangat menyeramkan dan matanya ni merah menyala tau. Jadi sebab itulah dia tak berani nak cerita masa Cikgu Aini ni tanya dia, nampak apa tu? Okey, pelajar perempuan yang terkena histeria tu pula, sebenarnya pelajar-pelajar tu dia datang haid, dia datang bulan kan. Dan lepas mandi sungai, dia tertinggal pad yang dia pakai sebelum ni. Dah tu pad dia tu masih lagi ada darah. Diorang tinggalkan pad tu macam gitu je. Of course lah ada benda yang marah. Dan mungkin sebenarnya dia terlupa kan. Mungkin lah. Jadi sebelum tu pun Cikgu Aini ni dah pesan dah, kalau pelajar perempuan yang datang bulan, tolong tanam pad yang korang dah guna pakai tu ke dalam tanah. Dan jangan buang merata-rata. Jadi sebab ada pelajar yang buang merata macam itu ataupun terlupa kan. So tak heranlah kalau ada makhluk yang marah. Dan Cikgu Aini sendiri, dia masih lagi tertanya-tanya, siapa wanita yang menyerupai dia yang mana pelajar tu nampak malam tu? Dan siapa pula wanita yang bahasakan diri dia dengan panggilan hamba tadi, seolah-olah macam yelah wanita yang hidup pada zaman 60, 50 ke 60-an macam itu kan. Yang paling penting, siapa lelaki berjubah tu? Cikgu Aini ni macam ada terfikir jugalah, adakah itu hang tuah? Tapi mungkin juga itu semua mana yang tidur je kan. Wallahualam lah. The end. Okey, cerita pengalaman kita orang pula yang hari tu sebelum COVID hari tu kita orang pergi ke Gunung Ledang untuk bercuti. Sebenarnya kita orang tak adalah pengalaman yang terlalu ekstrim macam gitu. Saya tak tahu saya dah pernah cerita ke tak benda ni. Tapi tak apalah, kalau pernah cerita pun ini kali kedua lah. Biasalah orang tua kan, cerita benda ni sama je. Ulang-ulang pula tu.
Okay, so masa tu kita orang plan nak pergi bercuti lah kan, nak release tension konon-kononnya. Dan saya pergi dengan adik saya, pergi dengan kawan adik saya. So saya bawa lah anak saya kan. Jadi saya, anak saya, adik saya, kawan adik saya, dan kawan adik saya ni dia ada 2 orang anak. So dia bawa lah 2 orang anak dia tu. So kita orang semua berenam. Jadi dah sampai sana tadi, kita orang menyewa dekat sana, menyewa chalet kat sana kan. Dah malam tu pun saya dengan adik saya ni memang tak boleh tidur langsung tau. Tak tahulah kenapa, tapi kejap je saya macam tidur kejap tersedar, tidur kejap tersedar, seolah-olah macam tidur dalam berjaga macam mana kan. Cuma saya tak rasa pun ada sesuatu yang kata yelah yang negatif ke apa. Saya tak rasa macam gitu. Cuma kita jadi tak lena tidur macam tu tau. Ingatkan saya je yang tak boleh nak tidur. Rupa-rupanya adik saya pun sama juga, tak boleh nak tidur. Dia cakap tidur sekejap macam terkejut, tidur sekejap terkejut macam tu. Jadi tersedar lah kan. So esoknya tu kita orang pergi mandi dekat sungai. Kita orang macam daki lah sikit, daki atas sikit. Kononnya macam yelah nak carilah pot-pot yang okey sikit kan airnya kan. Tapi air kat situ memang colour kuning. Ya kan macam gitu je lah. Tak boleh nak expect dapat air yang betul-betul bersih macam itulah. Memang kawasan situ gitu je lah. Jadi bila dah daki tengok kawasan air macam lebih kurang sama je, tak apalah kita ambil lah satu pot ni kan. Satu pot ni kira macam okey lah, best jugalah. Air dia tak adalah macam terlalu cetek, tapi taklah dalam juga. Okey lah kan untuk anak-anak main ni. Jadi bila dah turun main-main mandi apa semua, dan saya ada nampak satu tikar tau dekat atas batu, besar gila batu tu. Dan ada tikar yang macam dibuka, dibentang macam itu kan. So saya pun terfikir lah, best juga ni kalau kita ambil tikar yang sana, lepas tu kita letaklah kat sini, kita boleh lah dudukkan dekat atas tanah situ kan. Dan tanyalah adik ni, macam mana? Nak ambil ke tak ambil ke tak Lepas tu saya pun macam beranikan diri nak pergi ambil dah ni. Nak pergi ambil, daki dia macam nak kena daki apa, ada batu-batu kat situ sikit tau. Batunya macam agak besar-besar jugalah. So saya daki satu. Lepas dah sampai betul-betul atas tu, saya baru perasan ada katak lah. Katak tu besar besar gila. Besar ni lebih kurang ataupun mungkin besar lagi tak. Dan katak tu macam senyap je tau, tak bergerak apa, seolah-olah macam menjaga kat situ tau. Dan bila saya tengok katak tu, hidup lagi ni, ingatkan mati. Hidup lagi ni. Cuma saya tak usik lah katak tu, sebab saya pun macam takut juga. Tak ni macam bukan katak ni. Ni mungkin kekatak. Yelah masa tu saya fikir, betul ke ni katak betul? Entah ni katak. Macam tu paranoid lah kan. Dah tanyalah adik kan, nak buat macam ni? Nak halau katak tu ke? Lepas tu kita ambil tikar tu, ataupun biar je? Lepas tu saya macam tengok je dekat katak tu, dan dia pula macam stay situ, seolah-olah mungkin tidur agaknya. Tidur lah kot. Tapi yang pelik kan, daripada awal kita orang main dekat situ sampailah kita orang balik, katak tu tak bergerak tau. Langsung tak bergerak. Jadi masa tu saya fikir, tak apalah, takut juga kan kalau kita alihkan, kebetulan pula macam ada sesuatu dekat situ, kan naknya kita kan. So saya yang dah ada atas batu tu, tinggal nak ambil je tikar tu, terpaksa cancelkan niat saya. Saya fikir yelah, takutlah juga kita dah lah bawa anak-anak, lepas tu in case kita buat sesuatu yang benda lain tak suka kan, nanya pula kan. So saya turun tu, saya tengok adik saya macam, dia macam okey lah, tapi nampaklah dia macam something tau. So kita orang play main semua. Dah naik, lepas tu nak balik lah kan. Dah balik ke rumah sini, barulah dia cerita, dia baru buka cerita. Sebenarnya masa lepas saya nak ambil tikar tu, lepas tu tak jadi kan, lepas tu kita turun main-main tu, dia ada ternampak dekat sebelah batu yang tempat saya berdiri, dia nampak ada penampakan macam pakai baju putih macam gitu. Seolah-olah macam pakai jubah, tapi dia tak pasti sangat sebab yang dia nampak tu adalah transparent. Cuma yang dia nampak tu, makhluk tu cuma duduk je atas batu. Dia tak ada buat apa-apa pun. Mungkin kebetulan jugalah kan dia nampak. So balik je ke rumah ni, sebenarnya esoknya tu dia demam. Jadi itulah serba sedikit pengalaman kita orang pergi ke Gunung Ledang sana. Dan Alhamdulillah sebenarnya saya dah bermalam dekat Gunung Ledang dah kali kedua dah time tu. Alhamdulillah lah, tak adalah sesuatu yang menakutkan ataupun buat saya serik dah tak nak pergi dah sana lagi. Tak ada pun, Alhamdulillah.
Okeylah, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Saya harap korang suka video ni. Dan macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.